Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afif Akmal bin Muhammad Saimi akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu Self-Determination dan Job Characteristic dan kaitannya dengan kesukarelawanan. Sebelum saya menerangkan tentang Self-Determination Theory, saya akan menerangkan sedikit tentang Self-Determination. Dalam psikologi, self-determination adalah konsep penting yang merujuk kepada keupayaan setiap seorang untuk membuat pilihan dan menguruskan kehidupan mereka sendiri. Keupayaan ini memainkan peranan penting dalam kesihatan psikologi dan kesejahteraan. Self-determination membolehkan orang ramai merasakan bahawa mereka mempunyai kawalan ke atas pilihan dan kehidupan mereka sendiri. Konsep self-determination juga telah digunakan dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keibubapaan, senaman dan kesihatan. Penyelidikan mencadangkan bahawa mempunyai self-determination yang tinggi boleh memupuk kejayaan dalam pelbagai domen kehidupan. Okay. Saya akan menerangkan tentang self-determination theory. Self-determination theory mencadangkan bahawa orang bermotivasi untuk berkembang dan berubah oleh tiga keperluan psikologi semula jadi dan universal. Seterusnya, teori ini mencadangkan bahawa orang boleh menjadi penentukan diri apabila keperluan mereka untuk kecekapan, sambungan dan autonomi dipenuhi. Self-determination theory juga berkembang daripada kerja ahli psikologi Edward Deci dan Richard Ryan yang pertama kali membenarkan idea mereka dalam buku 1985, Penentuan Diri dan Motivasi Intrinsik dalam Tingkah Laku Manusia. Mereka membangunkan teori motivasi yang mencadangkan bahawa orang cenderung didorong oleh keperluan untuk berkembang dan mendapatkan kepuasan. Konsep motivasi intrinsik atau melibatkan diri dalam aktiviti untuk ganjaran yang wujud dari tingkah laku itu sendiri memainkan peranan penting dalam teori penentuan nasib sendiri. Menurut self-determination theory, orang perlu merasakan perkara berikut untuk mencapai pertumbuhan psikologi. Yang pertama iaitu autonomi. Orang ramai perlu berasa mengawal tingkah laku dan matlamat mereka sendiri. Rasa ini dapat mengambil tindakan langsung yang menghasilkan perubahan sebenar, memainkan peranan utama dalam membantu orang berasa tekad sendiri. Yang kedua, kecekapan. Orang ramai perlu menguasai tugas dan mempelajari kemahiran yang berbeza. Apabila orang merasakan bahawa mereka mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk berjaya, mereka lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang akan membantu mereka mencapai matlamat mereka. Yang ketiga adalah hubungan atau perkaitan. Orang ramai perlu mengalami rasa kekitaan dan keterikatan dengan orang lain. Cuba kita bayangkan, seseorang yang gagal menyiapkan projek penting di tempat kerja. Jika orang ini tinggi dalam penentuan nasib sendiri, mereka akan mengakui kesalahan mereka. Percaya bahawa mereka boleh melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan untuk membetulkan kesilapan yang telah dia lakukan. Setelah kita mengerti tentang self-determination theory, mari kita mengenali tentang job characteristic theory. Okey, dalam job characteristic theory, teori ini menyatakan bahawa kepuasan pekerja-pekerja, motivasi kerja, intrinsik dan produktiviti adalah fungsi dari ciri pekerjaan. Ciri utamanya adalah kepelbagaian kemahiran, identiti tugas, kepentingan tugas, autonomi dan maklum balas. Teori ini juga menyatakan bahawa sikap dan prestasi pekerja disederhanakan oleh keperluan pekerja untuk pertumbuhan psikologi. Terdapat 5 ciri asas dalam job characteristic theory. Yang pertama adalah kepelbagaian kemahiran. Apa itu kepelbagaian kemahiran? Tahap di mana pekerjaan memerlukan pelbagai aktiviti, memerlukan pekerja mengambil masa untuk mengembangkan kemahiran dan bakat mereka yang mereka punyai dalam diri mereka sendiri. Ketua akan merasa bangga dengan pekerjanya yang mahir dalam pekerjaan yang memerlukan beberapa kebolehan dan kemahiran yang berbeza berbanding pekerjaan yang hanya memerlukan perkara asas dan rutin. Yang kedua adalah identiti tugas. Identiti tugas ini di mana ketua perlu mengenal pasti dan melengkapkan bahan kerja dengan hasil yang boleh dilihat. Pekerja akan rasa lebih bermakna dalam pekerjaan apabila mereka terlibat dalam keseluruhan proses daripada hanya bertanggungjawab untuk sebahagian kerja sahaja. Yang ketiga merupakan kepentingan tugas. Sejauh mana pekerjaan itu mempengaruhi kehidupan orang lain, pengaruh boleh sama ada dalam organisasi terdekat atau bersekitaran. Pekerja akan berasa lebih bermakna dalam pekerjaan yang banyak meningkatkan kesejahteraan psikologi
atau fizikal orang lain daripada pekerjaan yang mempunyai kesan terhad kepada orang lain. Asas yang keempat tentang job characteristic theory adalah autonomi, tahap di mana pekerjaan memberikan pekerja kebebasan dan budi bicara untuk merancang kerja dan menentukan prosedur dalam pekerjaan. Untuk pekerjaan dengan tahap autonomi yang tinggi, hasil kerja bergantung pada usaha, inisiatif dan keputusan pekerja sendiri. Bukannya atas suruhan pengurus ataupun manual prosedur kerja sahaja. Dalam kisah demikian, ketua mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk kejayaan dan kegagalan mereka sendiri di tempat kerja. Yang kelima adalah maklum balas, tahap di mana pekerja mempunyai pengetahuan tentang hasil. Ini adalah maklumat yang jelas, khusus dan terperinci dan boleh diambil tindakan tentang prestasi kerja mereka. Apabila pekerja menerima maklumat yang jelas dan boleh diambil tindakan tentang prestasi kerja mereka, mereka mempunyai pengetahuan keseluruhan yang lebih baik tentang kesan aktiviti kerja mereka dan tindakan khusus yang perlu mereka ambil untuk meningkatkan produktiviti mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keadaan psikologi kritikal. Terdapat 3 keadaan psikologi kritikal. Yang pertama adalah kepentingan kerja berpengalaman. Dalam kepentingan kerja berpengalaman, semakin besar tuntutan terhadap pelbagai kemahirannya, semakin mudah dia mengenal pasti tugas dan ketiga tugas itu sangat penting bagi orang di sekelilingnya. 3 teras ciri yang pertama yang dapat kita terapkan dalam kepentingan kerja berpengalaman ini adalah kepelbagaian kemahiran, identiti tugas dan kepentingan tugas berkaitan dengan keadaan psikologi ini. Yang kedua adalah tanggungjawab yang berpengalaman untuk hasil kerja. Pekerja bertanggungjawab untuk pekerjaannya sendiri apabila dia diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas dengan caranya, berkaitan dengan teras yang keempat iaitu autonomi. Keadaan psikologi kritikal yang terakhir adalah pengetahuan hasil kerja. Pekerja dapat memperoleh pengetahuan mengenai hasil kerjanya sendiri dengan mengumpulkan maklumat daripada apa yang telah mereka lakukan. Berkaitan dengan teras kelima iaitu maklum balas. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberi ruang pada Naida untuk menerangkan tentang self-determination berkaitan dengan kesukarelawanan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang self-determination theory dan kaitannya dengan kesukarelawanan. Self-determination theory memberi tumpuan terutamanya kepada sumber motivasi dalaman seperti keperluan untuk mendapatkan pengetahuan atau kebebasan. Ia juga dikenali sebagai motivasi intrinsik. Nanti saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik ini. Individu yang menjadi sukarelawan dengan tujuan yang baik akan dapat mengawal tingkah laku mereka melalui tindakan yang mereka sendiri kenal pasti. Di sini secara ringkasnya, motivasi intrinsik merupakan orang di mana mereka melibatkan diri melalui aktiviti kerana ia menyeronokkan dan menarik. Ia juga merupakan bentuk motivasi with the most self-determination, erti kata lainnya, dengan pendirian diri yang tinggi dalam melakukan sesuatu hal. Dan ia juga dikaitkan dengan hasil positif seperti ketekunan, kualiti, prestasi, pencapaian matlamat dan dengan perasaan positif. Mari kita lihat apakah perbezaan antara motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah kita terdorong untuk melakukan tingkah laku atau terlibat dalam aktiviti kerana kita ingin memperoleh ganjaran atau mengelakkan hukuman. Di sini kita dapat simpulkan bahawa motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu kerana adanya ajakan, suruhan atau paksaan daripada orang lain. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah dengan menyertai sukan untuk memenangi anugerah dan membersihkan bilik untuk mengelakkan ditegur oleh ibu bapa. Manakala motivasi intrinsik pula adalah apabila kita melakukan sesuatu aktiviti untuk kepentingannya sendiri dan bukan daripada keinginan untuk mendapatkan ganjaran luar. Di sini kita dapat tafsirkan bahawa motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa ada paksaan
dan dorongan daripada orang lain, tetapi atas dasar kemahuan kita sendiri. Sebagai contoh, dengan menyertai aktiviti kesukarelawanan merupakan salah satu motivasi intrinsik dalam konsep self-determination ini. Hal ini kerana aktiviti kesukarelawanan yang dijalankan menjadi ukuran kepada kepribadian seseorang sukarelawan itu dalam menjalankan kerja secara sukarela dengan penuh komitmen dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Di sini kita dapat ketahui bahawa sukarelawan tidak mengharapkan apa-apa ganjaran tetapi melakukannya dengan setulus hati mereka untuk memenuhi suatu hasrat yang mereka sahaja memahaminya. Jadi dengan adanya motivasi ini, sukarelawan dapat mengenal pasti faktor ataupun penyebab yang boleh merangsang sukarelawan dalam menggerak dan mengarah hala tuju dalam menjalankan kerja secara sukarela. Di sini kita dapat simpulkan bahawa seperti yang kita tahu sendiri, aktiviti kesukarelawanan mempunyai banyak cabarannya yang tersendiri. Jadi kita perlu betul-betul mempunyai self-determination yang tinggi dalam diri kita yang bermaksud kita kena tetapkan pendirian dalam diri kita, letak target dan tanya kepada diri kita adakah kita bersedia untuk mengorbankan diri untuk kemaslahatan umum. Pelibatan sukarelawan dalam menjalankan aktiviti sukarelawan dikaitkan dengan faktor motivasi yang mempunyai hubungan dengan minat dan komitmen sukarelawan itu sendiri dan akhirnya menghasilkan faedah yang tidak nyata seperti kepuasan diri kerana dapat membantu individu yang lain. Akhir sekali, self-determination dapat menjadikan sukarelawan melibatkan diri dalam aktiviti secara sukarela selain adanya dorongan dan keyakinan dalam diri dengan memupuk perasaan berani, persaudaraan dan juga altruism iaitu naluri ingin melakukan kebaikan ataupun kebajikan terhadap individu yang lain. Konsep di sini akhirnya membuatkan sukarelawan akan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarina binti Abdul Haim. Seterusnya saya akan menyambung pembentaran bahagian job karakteristik dan kaitan dengan kesukarelawanan. Keputusan yang diperoleh menunjukkan bahawa job karakteristik adalah berkaitan dengan motivasi autonomi, kepuasan dan prestasi kesukarelawan. Motivasi autonomi bertindak sebagai perantara dalam hubungan job karakteristik dan kepuasan. Kerja sukarela adalah salah satu kerja yang mana ramai orang akan terkesan dengan hasil akhir dengan melihat seberapa baik kerja itu dapat dilaksanakan. Persepsi tugas sukarelawan pernah ditentukan dengan menggunakan Heckman dan Oldham pada tahun 1975 dan juga Job Diagnostic Survey, JDS. Sukarelawan juga dapat membezakan antara pekerjaan dengan Job Diagnostic Survey, JDS dan juga Motivation Potential Survey, MPS. Menurut kajian yang menggunakan Heckman dan Oldham 1975 itu, terdapat hubungan yang positif antara job karakteristik dan juga job satisfaction dengan pekerja bergaji. Melalui kajian ini, sukarelawan dilaporkan secara amnya berpuas hati dengan kerja mereka dan tidak berniat untuk berhenti dari menjadi seorang sukarelawan. Dengan mengkaji hubungan antara job karakteristik dan jenis motivasi yang berbeza, kita dapat disimpulkan bahawa motivasi intrinsik mempunyai kolerasi yang ketara dengan kebanyakan job karakteristik. Oleh itu, kepuasan bukan sahaja fungsi mencari makna dan menikmati kerja seseorang, tetapi juga sebagai fungsi untuk tidak didorong oleh tekanan dan ganjaran luaran. Ini menyokong self-determination theory bahawa bekerja atau dalam kes ini sukarela tidak tertekan untuk berkemungkinan mengurangkan pengalaman positif berkaitan kerja. Kekurangan sumbangan job karakteristik boleh mempengaruhi pelbagai faktor kerja lain. Kesimpulannya, melalui hubungan dan penyelidikan ini, penglibatan berterusan daripada sukarelawan akan lebih difahami dan dipupuk melalui struktur dan sokongannya mencukupi supaya mereka dapat terus menyumbang kepada masyarakat.
Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.